forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap saat akhir PAS umum tukar MB-TMB Kelantan lepas PRN jika mereka menang. PAS mengumumkan tawaran cadangan perubahan kepimpinan di Kelantan bagi jawatan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar. Manakala kata Siap-Usaha Agung PAS Taqiyuddin bagi Terengganu Kedah Menteri Besar yang akan ada dikekalkan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir ini kita komen macam biasa. Ini saya agak tertarik apabila catatan daripada sahabat saya, Syahabuddin Husin. Dia menulis begitu dengan panjang lebar tentang bagaimana keputusan. Saya rasa itu keputusan. Memang pun sebab Siap-Usaha Agung PAS iaitu Datuk Taqiyuddin telah pun mengadakan sidang medianya dan menjelang besok nak mengundi ni. Saat-saat akhir PAS mengumumkan bahawa pertukaran Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar Kelantan sekiranya parti itu terus mendapat mandat rakyat. Saya kata kenapa saat-saat akhir? Sepatutnya kalau nak bagi pengumuman bagi tahu awal. Ini pumpang ni Amar duk bercakap. Tapi akhirnya seolah beliau disepikan. Datuk Yaakob juga, Datuk Ahmad Yaakob juga tak ada bersuara. Dan bila wartawan bertanya kepada Amar, dia tak nak mengulas. Jadi ketika Datuk Taqiyuddin Hasan mengumumkan perkara itu, sebagai ganti kepada pemegang jawatan sedia ada, pihaknya akan mengumumkan seorang tokoh agamawan dan seorang tokoh teknokrat sebagai penaju di Kelantan. Itu pun taruhlah kepada mandat rakyat dan perkenan sultan. Itu kabarnya. Saya kenapa hari ini umum? Persoalannya, apakah sekarang ini keadaan pimpinan di Kelantan berada dalam keadaan begitu tertekan? Saya merasakan bahawa Kelantan dalam keadaan begitu tertekan. Sebab rakyat sudah muak dengan hala cara politik yang diunjurkan oleh pimpinan mereka sepanjang musim pemilihan. Dan rakyat memang bercakap soal isu paling besar, soal air, soal pembangunan, soal bagaimana tanah-tanah, agihan dan soal ekonomi rakyat. Jadi bila diumumkan bahawa Menteri Besar Kelantan mau ditukar, begitu juga Timbalan Menteri Besar pun ditukar, saya kata ada sesuatu yang mungkin akan meledak. Sebab itu saya dah buat laporan secara 2-3 hari lepas pun saya beritahu di Kelantan sedang berlaku keretakan ataupun krisis dalam kepimpinan Parti PAS di Kelantan. Ini mungkin untuk meredakan keadaannya, tak tahulah saya. Jadi gandingan kepimpinan penaju negeri itu selama ini dilihat memang, kata Saudara Syahabuddin, gagal untuk membawa sebarang pembaharuan, terutama dalam menyelesaikan masalah air yang sudah berlarutan sejak sekian lama. Sementara itu, Datuk Ahmad Yaakob dilihat terlalu pasif dan tidak proaktif. Dan menurut Saudara Syahabuddin, dia kata beliau percaya bahawa pertukaran Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar itu ada kaitan dengan pemilihan calon-calon di negeri itu yang dikatakan tidak mematuhi sepenuhnya kehendak kepimpinan PAS di peringkat pusat dan menimbulkan keresahan di peringkat akar undi. Sudah ada babalah, saudara, pulanglah, kita tak bercampur, saudara. Jadi kepada pengundi-pengundi Kelantan, fikir-fikirkanlah, saudara. Itu keadaannya yang saya tidak boleh beri komen lebih, saudara. Dan memanglah saya melihat bahawa besar kemungkinan Kelantan itu mungkin, kalau gitu keadaannya, saudara, Kelantan mungkin berubah pimpinan kerajaan. Saudara, dan malam ini, malam terakhir, wang akan mula bertaburan. Dan saudara, pengundi-pengundi anak-anak muda pun sudah pulang. Saudara, siapa ni? Duk kutuk DAP tapi ramai duk jilat duk kerja kat negeri DAP. Itu kata Jokoman. Dan saya bagi saya ginilah, saudara. Tiap-tiap parti politik mereka ada asas mereka, dan kalau mereka bercanggah dengan perlembagaan dan undang-undang tubuh kerajaan negara kita, maka parti itu akan diharamkan. Saya tekan sini dia kata komen tentang DAP sikit. Saya nak komen macam mana? Dia parti politik. DAP sama juga dengan gerakan, sama juga dengan MCA. Cuma dulu DAP dia parti berbilang kaum. Berbeza dengan MCA. Waktu MCA diwujudkan, diharapkan untuk mewakili warga keturunan bukan Melayu itu keturunan Cina. Adalah seketikanya MCA berperanan. Tapi sejak akhir-akhir ini, MCA gagal mendapat sokongan apabila
para warga keturunan muka Melayu Cina sudah pun beralih sokongan kepada DAP. Ini memberikan kekuatan yang begitu besar kepada DAP. Sebab itu DAP menguasai Pulau Pinang. Sebab itu dia menggantikan juga Parti Gerakan yang dilihat tidak memperjuangkan soal-soal kehidupan rakyat keturunan muka Melayu di Cina. Jadi DAP pula Parti Bilang Kaum. Dalamnya ada India, ada Cina, malah ada orang Melayu pun. Saudara, jadi dalam keadaan begini, saudara, saya tak mau menjilat DAP, saudara. Saya tak ada, bagi saya tak ada. Saya orang UMNO. Perkataan yang anda gunakan tak baik, saudara. Kenapa guna perkataan menjilat, membodik, mengampu? Tak payah. Tak payah. Kalau yang sokong-sokonglah. Kenapa kita melahirkan amarah kita? Saudara, sebab saya lihat sekarang ni DAP, MCA dengan Gerakan. Tiga-tiga ini asasnya adalah untuk mewakili kaum warga Cina. UMNO untuk Melayu. Parti Perubumi Bersatu pun nak menggantikan UMNO, Melayu. Parti Pejuang pun kata Dr. Mahathir untuk Melayu. Parti PAS untuk Melayu Islam. Saya katanya. Tapi bagaimana pun ada juga calon-calon dulu yang diturunkan bertanding mewakili Parti PAS bukan pun Melayu Islam. Ada, saya. Jadi yang benar-benar hakikatnya Melayu adalah UMNO. Saya. Dalam PBM juga ada juga parti-parti yang bersekongkol. Bukan Melayu. Itu keadaannya, saya. Dan saya melihat parti Pejuang, kemudian ada parti yang Datuk Ibrahim Ali. Parti Berjasa, juga parti Amanah. Parti Amanah berhasrat untuk menggantikan tempat pada PAS. Saudara, Parti Keadilan dia berbilang kaum. Sebab itu calon-calon yang diturunkan oleh Keadilan juga bilang kaum. Sila Muhammad Effendi, terima kasih. Parti Putra, ini pimpinan Datuk Ibrahim Ali, dia Melayu. Apa-apa pun perjuangan Melayu. Tapi kali ini dia tak bertanding. Itu keadaannya. Saudara, Mr. A, BN ni beban pada PH. Saya tak tahulah kenapa jadi beban. Bagi saya tak ada. Jangan. Masalah sekarang ni, saya melihat kita banyak mewujudkan persepsi yang bukan-bukan. Mengikut kata hati kita, persepsi itu kita luncurkan. Mengikut kehendak kita. Kalau kita tak sokong, kita mula mewujudkan macam-macam persepsi. Kalau kita sokong, macam-macam kita puji dan puja. Bagi saya tak boleh gitu, saya. Jadi bagi saya harus menyantuni dalam suasana politik hari ini. Kita berusaha untuk jadi matang. Tambah sekarang ni anak-anak muda sudah pun mula mendekati politik. Ramai di kalangan mereka menjadi ada yang jadi calon. Pengundi undian mereka juga besar. Dan kita harus mendidik. Siapa yang kata UMNO tak ada maruah, kata DAP? Siapa yang mengatakan? Saya begini, saya kalau nak soal kata mengata ni, saya ramai. Ada juga warga UMNO, dia mengaku dia orang UMNO. Tiba-tiba mengaku supaya dia sokong Perikatan Nasional. Bagi saya itu bukan dari orang UMNO yang tulen. Saudara. Kalau nak jaga Datuk Seri Najib, mestilah undi. Tolak UMNO. Kalau tak berjuang untuk Najib. Apa hal ni, saya kata. Macam-macam dah saya lihat sekarang ni. Jadi kecelaruan. Bercempurnya politik kita ini kerana memanglah media sosial semua orang bercakap. Tapi cakapan mereka tak bertapih. Dan saudara macam Saudara Faizal mengulang lagi no DAP, no Anwar. Dia bagaimana pula kenyataan Datuk Zahid dia juga mengatakan no PBM. Kenapa saya hairan? Kenapa kita menafikan? Dia dah pernah katakan bahawa no DAP, no Anwar, no PBM. Jadi mereka yang berada dalam PBM tak sebut pun. Jadi di situ tidak ada keadilan bagi saya. Jadi sedangkan Datuk Anwar Ibrahim mengatakan secara terus terang dalam pentas-pentas politik dia memberi ceramah menjelaskan bahawa memang Dr. Mahathir mahu membubarkan UMNO, mahu mengaramkan UMNO, Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Tapi sebab Datuk Anwar Ibrahim kata dia tak akan redha, nak lawan-lawanlah. Kalau rasa tak bersetuju kita lawan. Itu gambarannya. Dan sebab itu bagi dia lah Datuk Seri Zahid lah dilihat warga UMNO sepatutnya menghormati dan menghargai perjuangan Datuk Zahid. Kerana kesan dia menolak saranan Dr. Mahathir, maka dia dihadapkan ke mahkamah. Dan tadi kalau kita dengar kenyataan Saudara Hamzah Zainuddin bahawa adanya pertuduhan terpilih. Apakah tuduhan pada Datuk Zahid itu bukan tuduhan terpilih? Jadi kita tunggu mahkamah. Itu keadaan saya. Saya bukan nak membela saudara. Saudara, bukan aku selamatkan Zahid. Bagi saya lah saudara, tiba-tiba saja orang menyerang. Bagi saya katakan bahawa Datuk Zahid diserang oleh orang yang sympathizer pada Dr. Mahathir.
Kerana akhirnya Datuk Mahathir tersingkir dan tidak dapat lagi meneruskan jawatan sebagai Perdana Menteri kerana UMNO tak menyokong. Tidak mahu membawa ahli parlimen daripada UMNO menyokong beliau waktu beliau jadi Perdana Menteri pilihan raya yang ke-14 dulu. Kemudian bagi mereka yang menyokong Parti Perikatan Nasional, saudara, sama ada PBM ataupun PAS, dan gerakan, mereka marahlah pada Zahid kerana Datuk Zahid Hamidi tidak menyokong pembentukan kerajaan dengan Perikatan Nasional. Sebab itu marah, jadi diwujudkan macam-macam cerita. Tapi tidak berlaku pada kalangan Kartika dan Parti Keadilan. Jadi warga keadilan sudah pun melihat bahawa inilah satu dinamika politik yang harus diwujudkan. Inilah islah dalam kepimpinan, dalam politik yang baru. Dan saya bertemu dengan teman-teman di kalangan daripada keadilan. Bila saya berbual dengan mereka, bagaimana kemudian mereka kata pada keadilan mereka tidak lari. Mereka tetap menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul pun saudara, 25 tahun mereka berjuang. Berapa ramai orang keadilan yang kena tergancang, yang kena belantan, yang kena semburan gas pemberi mata, semburan air gatal. Jangan lupa saudara, mereka berjuang dan hari ini pimpinan mereka sudah pun berada di anjung kuasa. Takkan mereka nak mundur ke belakang? Walaupun ada sogokan, mereka tak mahu. Cuma Saim, Amdak, kenapa pula dituduh begitu? UMNO tidak bersama dengan DAP. UMNO bersama Pakatan Harapan. Kena jelas ni saya. Saya kadang-kadang hairan. Bagaimana kita boleh mudah terpesong? Bagaimana kita betul mudah terpengaruh dengan saran orang, UMNO menjilat DAP. UMNO tak jilat DAP. UMNO bersetuju dengan Pakatan Harapan. Saya bukan spin ni saya. Saya menyatakan kebenaran. Kita harus menyatakan kebenaran saya. Jadi orang yang tak tahu ni tuduh UMNO begitu, tuduh saya begini. Saya kata ini satu benda yang tak betul, yang seharusnya diperbetulkan supaya kita dapat tahu, supaya politik kita ni politik yang matang. Bukan yang terjebak dalam tuduh-menuduh dan persepsi-persepsi songsang. Jadi soal ini satu dua pemimpin yang bercakap, jangan sudah nak marah. Saya tak ambil kisah pun. Kalau dasar itu boleh jelas. Itu keadaannya saya. Tiba-tiba kita nak melayan itu, kenapa dulu Datuk Mazlan, Ahmad Maslan suruh di DAP dan sebagainya. Kalau ada dalam satu pack, satu perkumpulan. Dulu kita kata jangan lupa undilah calon MCA. UMNO juga turut memberi peluang pada MCA bertanding. Kita memikul, bukan kita pikul. Banyak juga kita berkorban untuk MCA. Itu tanda kesepakatan. Jadi kalau Ahmad Maslan kata undilah DAP atas nama kesepakatan. Undilah, begitu juga amanah. Kita tak kata jangan tak undi amanah. Undilah amanah. Sebab ini dalam persekongkolan kita, dalam persatuan. Itu saja. Jangan kita kadang-kadang membuat tuduhan yang bukan-bukan. Saya lihat, saya lebih menghormati warga daripada Parti Keadilan. Mereka, perjuangan mereka jelas, mantap dan terus memperjuangkan. Dan mereka mempertahankan Yang Muhammad dan Syed Anwar Ibrahim sehabis mungkin, tanpa menuntut itu dan ini. Bukan ada imbuhan dan sebagainya. Itu atas nama perjuangan. Mereka berjuang untuk mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini beliau sudah pun berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Saudara, itu keadaannya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima UMNO sebagai rakan. Jadi sewajar sebab mereka menerima. Jadi kenapa UMNO UMNO setengahnya tu yang bukan begitu, cakap begini, cakap begini. Tak sepatutnya saudara. Tidak seharusnya kita melontarkan pandangan kita kerana kita marah, kerana kita tak setuju. Itu keadaannya. Jadi saya haraplah teman-teman, bukalah minda, cerahkanlah pemikiran kita. Yang paling penting di saat-saat begini, kita tunggulah besok saudara. Tak payahlah nak tuduh. Saya kadang-kadang, saya bersimpati dengan Presiden saya, Datuk Seri Hamidi, yang ditomah, dituduh macam-macam. Apakah dia buat lakukan benda begitu? Tunggulah. Bagaimana kalau mahkamah memutuskan dia tak bersalah? Apakah kita masih lagi nak kata dia bersalah? Ini gambaran yang perlu kita lihat, saudara. Jadi kerana kita diburu oleh waktu, saudara. Okey, tonton komen saya lah. Kita berharap rek Kelantan ni berubah lah. Cukup-cukup lah. Dah 32 tahun dah mereka menyokong PAS ni. Kita tengok di PAS pun tak ada apa-apa pun. Air pun karat. Air pun ni. Air pun keruh. Bak kata timbalan menteri mereka boleh mandi dekat mana? Mandi dekat belakang Tesco. So, untuk itu, untuk kali ni, berubahlah. Menyokong kerajaan perpaduan. Assalamualaikum.